Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kumpulan 5 akan membuat sedikit ulasan tentang sebuah buku yang berjudul An Introductions to Applied Linguistics dalam bab 2. Kumpulan kami dianggotai oleh Nur Eva Sharma binti Muhammad Aris, Nur Atikah binti Abdul Malik, Siti Nurul Syahadah binti Mat Khair dan Tuti Hariani S binti Samsudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan teruskan kepada slide definisi tata bahasa. Secara umumnya, sesetengah individu menganggap bahawa tata bahasa ini sebagai peraturan bahasa. Jika dikatakan bahawa tata bahasa itu ialah peraturan, maka dalam kelazimannya, peraturan dibentuk terlebih dahulu dan kemudiannya barulah bahasa boleh diujarkan, kerana bahasa yang diujarkan perlu mematuhi aturan yang ditetapkan. Seperti contoh, sesuatu permainan ataupun sukan diberikan peraturannya terlebih dahulu. Nur Liza Jamaluddin menyatakan bahawa penggunaan tata bahasa merujuk kepada istilah grammar atau dalam bahasa Melayunya tata bahasa membawa maksud the art of speaking or writing a language correctly. Awang Sarian juga menyatakan bahawa tata bahasa secara ringkasnya menyatakan ia adalah peraturan yang membina bentuk-bentuk bahasa, yakni kata, frasa dan ayat yang betul bagi sesuatu bahasa tertentu. Di dalam konteks bahasa Arab juga mempunyai etika bahasa yang disebut sebagai nahu. Sejarah ilmu nahu bermula apabila ilmu nahu itu disusun secara sistematik demi untuk membaca ketepatan ayat-ayat Al-Quran. Abdul Salim menyatakan bahawa mereka, yakni orang Arab, mula menyadari akan keperluan suatu kaedah yang teratur kerana bimbang akan ketulinan ayat Al-Quran akan tercemar jika sekiranya tiada sebarang panduan atau kaedah bacaannya apabila dibaca oleh orang ajam ataupun orang asing. Baiklah, slide seterusnya menerangkan tentang perbezaan di antara tata bahasa deskriptif dan tata bahasa preskriptif. Tata bahasa deskriptif memberi tumpuan untuk menerangkan tentang cara bagaimana penutur asli atau bukan bahasa asli menggunakan bahasa itu setiap hari. Oleh itu, ia termasuk di dalam satu set peraturan mengenai bahasa berdasarkan bagaimana ia digunakan dan bukan bagaimana ia digunakan. Tata bahasa preskriptif pula menerangkan atau menetapkan peraturan bagaimana bahasa sepatutnya digunakan. Dan perbezaan di antara tata bahasa deskriptif dan tata bahasa preskriptif adalah sebanding dengan perbezaan di antara peraturan konstitutif yang menentukan bagaimana sesuatu perkara itu berfungsi, seperti peraturan untuk permainan catur dan peraturan pengawal seliaan yang mengawal tingkah laku seperti peraturan etika dan ini dinyatakan oleh Laurel J. Brinton dan Thomas Brinton di dalam struktur linguistik bahasa Inggeris moden John Benjamin. Seterusnya kita akan menerangkan pada isu dalam menerangkan tata bahasa. Tata bahasa pedagogi menyerupai tata bahasa deskriptif lebih berbanding preskriptif, terutamanya dari segi jangkauan struktur yang diliputi seperti mana yang dinyatakan oleh Odlin tahun 1994. Untuk mencapai objektif seperti yang dirancangkan dalam pengajaran Nahu Bahasa Arab, perhatian mesti diberikan kepada bahasa itu sendiri yang mempunyai cabang-cabangnya dalam pelbagai bidang seperti bacaan dan kefahaman mutalaah, pembentukan ayat, insya', teks dan hafazan mahfuzat, penulisan imla' dan khat, nahu dan saraf, qawaid, kesusasteraan adab dan juga retorik ataupun ilmu balaghah. Bentuk dan fungsi modal tata bahasa sangat berbeza, bergantung bentuk tata bahasa dan fungsi tata bahasa, dan kedua tata bahasa ini berkaitan dengan bagaimana terbentuknya yang sendiri, dan kedua tata bahasa ini berkaitan dengan bagaimana bentuknya yang tersendiri dan bagaimana ia berfungsi. Dalam tag versus token, dalam bahasa Inggeris dan bahasa Arab, pengkaji selalu menggunakan istilah ini dalam konsep nisbah type kepada token untuk menganalisis apa-apa dokumen ataupun teks yang panjang. Type merujuk kepada jumlah penggunaan yang berbeza untuk sesuatu perkataan dalam apa-apa teks. Token pula merujuk kepada jumlah perkataan yang telah digunakan dalam teks. Contohnya dalam ayat, the man take the book from the table. Ayat ini mengandungi 8 token, the man take the book from the table. Ada 8 perkataan dan hanya mempunyai 6 type, the man take
book, from, table hanya mengandungi 6 kerana the telah berulang sebanyak 3 kali. Maka nisbah type kepada token ialah 6 kepada 8. Dalam bahasa Arab, banyak perkataan yang berkongsi kata dasar yang sama. Hal ini kerana untuk menyampaikan beberapa terma semantik, kata dasar ini ditambah dengan beberapa corak set perkataan yang mengandungi konsonan, vowel, prefix dan suffix. Perkataan yang berkongsi kata dasar akan dikira sebagai satu perkataan dalam type. Contohnya, dhahaba, dhahabu dan dhahabat. Kesimpulannya, kajian type versus token dalam bahasa Inggeris dan bahasa Arab sedikit berbeza kerana terdapat beberapa situasi yang terdapat dalam bahasa Inggeris yang tidak terdapat dalam bahasa Arab. Seterusnya, dalam tata bahasa ketika bertutur dan menulis. Tata bahasa yang digunakan ketika bertutur secara tidak formal sedikit berbeza dengan tata bahasa yang digunakan ketika menulis. Masalah yang sering dihadapi dalam kalangan pelajar bahasa Arab di Malaysia ialah mereka tidak dapat mengaplikasikan tata bahasa yang mereka telah pelajari dalam pertuturan mereka. Dalam satu kajian yang dijalankan untuk mengkaji permasalahan pertuturan dalam bahasa Arab, kebanyakan responden memberitahu mereka sukar untuk bertutur dalam bahasa Arab kerana mereka tidak mahir untuk menggunakan wazan fi'il mudhari' secara spontan dalam komunikasi mereka dan ketika berada di dalam bilik darjah. Kebergantungan tata bahasa dan leksis. Sangat sukar untuk memisahkan tata bahasa dan leksis kerana tata bahasa tidak boleh berdiri dengan sendirinya. Dalam bahasa Arab, terdapat banyak perkataan yang mempunyai penambahan ataupun pembuangan huruf dalam satu perkataan. Contohnya, perubahan perkataan kata nama yang menunjukkan kejantina, lelaki dan perempuan, dan bilangan orang seperti seorang, mufrad, dua orang, musanna, dan ramai, jamak. Pelajar kerap melakukan kesalahan untuk mengenal pasti perubahan dan penggunaan perkataan yang betul untuk menunjukkan jantina dan bilangan kata nama. Hal ini kerana dalam bahasa ibunda iaitu bahasa Melayu tidak mempunyai elemen seperti ini dan murid juga kurang latihan untuk mengukuhkan bahasa Arab mereka. Leksikograma, masalah untuk mendefinisikan sempadan. Leksikograma merupakan satu keadaan di mana kosakata dan tata bahasa disatukan dalam satu perkataan. Dalam teori Systemic Functional Grammar (SFG) yang dibangunkan oleh Michael Halliday, SFG menggambarkan satu bidang bahasa yang menggunakan kedua-dua struktur grammar dan leksis. Dalam bahasa Arab, contoh yang sangat rapat dengan SFG ini ialah al-ibarah wal amthal yang bermaksud kata pepatah. Contohnya, perkataan manjadda wa jadda yang bermaksud sesiapa yang berusaha dia akan berjaya. Jika tiga perkataan ini dipisahkan, maka makna perkataan manjadda wa jadda tidak membawa maksud yang dikehendaki oleh penutur atau penulisnya. Slide yang seterusnya iaitu ilmu Nahu bahasa Arab. Definisi Nahu ialah menerangkan ilmu yang boleh diketahui tentang harakat, yakni baris akhir dari satu kalimah tidak kira secara i'rab atau mabni. Para ilmuwan menggabungkan Nahu, sintaksis dengan soraf morfologi dalam bidang Nahu Arab. Penguasaan bahasa Arab melalui pemeringkatan dari pembelajaran peringkat sekolah rendah, menengah dan universiti. Pemeringkatan cara pembelajaran ini dimulai dengan aras mudah, pertengahan dan tinggi. Dan yang terakhirnya, penguasaan pembelajaran bahasa Arab ini memerlukan latihan tubi bagi kemahiran pertuturan dan penulisan agar pelajar dapat menguasai bahasa Arab dengan lebih berkesan. Slide yang seterusnya iaitu ilmu saraf bahasa Arab. Definisi saraf adalah perubahan bentuk kata dari bentuk yang satu kepada bentuk yang lain. Kajian morfologi merupakan antara kajian bahasa yang rumit berbanding kajian sintaksis, walaupun terdapat perkaitan untuk bidang morfologi dengan bidang sintaksis yang dikenali ilmu bahasa yang dinyatakan oleh Luan 2018. Siti Marfu'ah 2017 pula menyatakan kelemahan penggunaan tata bahasa yang termasuk dalam bidang morfologi Arab merupakan masalah utama yang dihadapi oleh pelajar yang mempelajari bahasa Arab. Baik, itu sahaja. Kaedah pengajaran tata bahasa yang dianjurkan oleh penulis ada 4. Pertama, bold facing. Kedua, interaksi dengan rakan sebaya. 3, respon dan maklum balas oleh guru. Dan yang keempat, ubah suai kandungan pengajaran. Kaedah pertama, bold facing. Kaedah ini menggunakan lebih daripada satu konsep tata bahasa dalam satu-satu teks tertentu. Guru boleh mengubah
ciri sesuatu teks untuk meningkatkan input flooding pelajar iaitu dengan menggunakan kaedah bold facing. Pembinaan ayat yang mempunyai konsep tata bahasa perlu menonjol bold facing supaya pelajar mudah untuk mengesan dan mengenal pasti konsep tata bahasa yang dipelajari. Yang kedua, interaksi dengan rakan sebaya. Penglibatan rakan sebaya atau rakan sekelas dalam komunikatif dapat menggalakkan pelajar untuk berkomunikasi dengan aktif walaupun menggunakan tata bahasa yang salah tanpa rasa segan atau malu. Guru sekadar memimpin, memberi arahan, membuat pemerhatian dan membuat pembetulan ketika aktiviti komunikasi antara pelajar berlangsung. Yang ketiga, respon dan maklum balas. Pembetulan kesalahan secara langsung oleh guru sehingga pelajar mampu membina jawapan baharu dan tepat. Pelajar diberi tempoh masa tertentu untuk memberi jawapan yang baru dan betul. Guru perlu menegur kesalahan pelajar dengan intonasi yang tegas dan berulang-ulang supaya pelajar sedar akan kesalahan dan segera membuat pembetulan. Yang keempat, ubah suai kandungan pengajaran. Penulis mensyorkan melakukan spiral silibus iaitu melakukan gabungan beberapa subtopik mengikut kesesuaian bidang, kemahiran atau nilai berdasarkan kebolehan murid, keperluan semasa atau situasi setempat. Tujuan pengubahsuaian kandungan pengajaran dilakukan adalah untuk mengisi kelompongan pada kandungan pengajaran terdahulu supaya pengajaran linguistik akan lebih berkesan dan mencapai objektif pengajaran di samping pelajar dapat menguasai tata bahasa dengan lebih baik. Itu sahaja dari kami. Sekian dan terima kasih.